Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم افتح علينا فتوح العارفين بك بالحكمة وافتح علينا من لدنك علما كما فتحت على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بحق طه سيد الكونين وجد الحسنين أبي البطول والقاسم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi jaddina sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khairi ya karim, amma ba'd. Faqala Syekhul Muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Adapun yang yakni sifat atau perkara yang adapun yang yakni sifat atau perkara yang bersakut paut berhubung kait dengan rusul tu jamaklah, dengan segala rasul-rasul, dengan rusul yakni dengan segala rasul-rasul itu ialah 9 perkara jua. Dia tak sebut nabi itu kenapa? Kerana tiap-tiap rasul tu pasti nabi. Itu kita orang ahli sunnah tu gitulah, nyawa kira dengan ahbash tak tu. Kerana apa? Definisi orang panggil nabi ni, an-nabiyyu insanun zakarun uhiya ilaihi bi syar'in wa lam yu'mar bi tablighihi. Itu orang panggil nabi. An-nabiyyu bermula nabi tu. Insanun ialah manusia. Zakarun laki-laki. Bila sebut kata manusia artinya terkeluarlah puak-puak jin mereka. Tak termasuk daripada nabi hak dikehendaki dengan istilah kita ni tak. Istilah ulama usuluddin ni tak. Pas nasia tu banyak, ada laki-laki ada perempuan. Takut ada juga perempuan. Zakarun laki-laki artinya terkeluar perempuan. Uhiya ilaihi diwahyukan kepadanya, kepada laki-laki manusia laki-laki tadi tu bisyar'in dengan syarak, dengan hukum syariat, tapi walam yu'mar tetapi tidak padahal tidak diperintahkan bitablighihi dengan menyampaikan akan dia akan syarak tadi tu. Itu orang panggil nabiyun. Fa in umirah fa in umira bitablighihi, maka jika disuruh oleh Allah Ta'ala, diperintah oleh Allah Ta'ala bitablighihi dengan menyampaikan akan hukum syarak tu. Kalau gitu summiya rasulan, dinamakan akan rasul. Nabi tu rasul. Maka keluarlah orang panggil natijahnya fakullu rasulin nabiyyun, maka bermula tiap-tiap rasul tu ialah nabi. Walaisa kullu nabiyyin rasulan, dan tidaklah tiap-tiap nabi itu sebagai rasul. Itu kita orang ahli sunnah wal jamaah tu gitu. Jadi bila sebut kata rasul masuk arti nabi. Tapi bila sebut kata nabi tak semestinya rasul. Maka kerana itu dalam Qurannya Allah Ta'ala tak kata wa khataman nabiyyin. Nabi Muhammad tu maka Muhammadin aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Wa khataman nabiyyin. Allah Ta'ala tak sebut khatamal mursalin. Kenapa? Kerana bila sebut kata penyudah bagi segala nabi, maka tentu dah rasul tu tidak ada lagi. Kerana tidak ada rasul yang tidak nabi. Kalau Allah Ta'ala kata wa khataman nabiyyin, Nabi Muhammad tu penyudah bagi segala nabi. Kalau Allah Ta'ala kata khatamal mursalin, gitu silap dia. Kalau Allah Ta'ala kata Nabi Muhammad tu wa khatamal mursalin, penyudah bagi rasul-rasul, harus tak ada nabi lepas Nabi Muhammad? Haruslah. Kenapa? Kerana ada hak nabi tidak rasul.
Maka kerana itu Allah Ta'ala tak kata wa khatamal mursalin. Allah Ta'ala kata wa khataman nabi. Kerana tidak ada lagi orang panggil, tidak ada orang panggil rasul yang tidak nabi. Kalau tiap-tiap rasul pasti dia nabi. Tapi kalau tiap-tiap nabi belum tentu dia rasul. Gitu. Maka sebab tu dia kata sini rasul. Dah. Adapun yang ini perkara sifat yang bersakut paut, yang berhubung kait dengan rasul, dengan segala rasul-rasul itu. Itu 9 perkara jua. 9 perkara ni yang wajib kita ketahui, yang ni wajib kita ketahui atas jalan tafsili. Gitu. Yang wajib kita ketahui, yang wajib kita tahu atas jalan tafsili, satu persatu. Tu. Mana? 4 perkara. Itu 4 perkara. Berhenti situ deh. 4 perkara yang mesti, sengoti dan sungguh. Apa makna mesti, sengoti dan sungguh ni? Orang panggil al-muradu bil wujubi huna. Gitu. Al-muradu bil wujubi huna. Boleh tak? Maksud dengan kata sengoti sungguh di sini, adamu qabuli infikaki bin nazari li syar'i. Itu. Adamu qabuli infikaki, ketiadaan terima bercerai, terpisah. 4 perkara ni tak terima kata terpisah daripada diri seorang rasul bin nazari dengan tilik li syar'i, bagi syarak. Ada. 4 perkara yang mesti dan sengoti dan sungguh tak terima tidak sekali-kali. Mana 4 perkara? Iaitu 4 perkara pertamanya. Iaitu 4 perkara pertamanya sidqun. Tu terjemah Melayunya benar. Benar. Sidqun artinya benar. Apa makna benar? Mutabiqatu khabarihim lil waqi'i. Muafakat khabar cerita mereka itu rasul tu dengan realiti yang berlaku. Gitu. Kalau rasul kata lagu tu gitu sungguh, itu orang panggil benar. Kalau ghairu mutabaqah, tidak mutabaqah, artinya kizbun. Lawan bagi sirkun ialah kizbun. Artinya arti sidik, sengoti apa-apa perkara yang keluar di rasul. Apa-apa perkara yang keluar di rasul tu imma perbuatan dia, wa min qaulin au fi'lin au takririn. Sama ada dia cakap ke benar, dia buat pun benar, dia akui, dia diam pun benar. Tu semualah. Bukan hanya khabar tu masuk daripada mulut saja, hak Nabi buat pun benar. Gitu. Sebab tu kata apa-apa perkara yang keluar di rasul. Apa-apa keluar di rasul benar belaka. Mana? Min qaulin au fi'lin au takririn. Daripada apa Rasulullah cakap ke, Rasulullah buat ke, atau orang lain buat, Rasulullah diam. Itu semuanya benar. Tu. Satu. Yang keduanya dan amanah. Apa artinya amanah? Kepercayaan dan betul hati. Itu dia terjemah lah tu. Arti amanah di sini kalau kita tengok lagi kitab Usuluddinnya, hifzu zawahirihim wa bawatinihim. Hifzu zawahirihim wa bawatinihim. Terpelihara zahir-zahir badan mereka itu dan batin-batin mereka itu rasul, nabi-nabi ni, rasul-rasul ni, minat talabbusi bimanhiyyin anhu, daripada bersepakai dengan benda hak dicegah, dilarang oleh Allah Ta'ala daripadanya mah. Walau nahya karahatin, sekalipun orang panggil cegah tu cegah makruh, Rasul tak buat benda makruh. Au khilafil aula, ataupun cegah tu menyalahi hak afdal pun tak buat. Jangan kata benda haram. Itu. Min babil aula lah benda haram. Benda makruh pun Nabi Rasul tak buat, khilaful aula pun Nabi Rasul tak buat. Itu dia panggil amanah. Itu mana amanah sini. Dan fatonah, artinya fatonah cerdik. Ni menjalani di atas Abu Hasan Asy'ari ni. Kalau Imam Abu Mansur Al-Maturidi, tu fatonah ya tak bila.
Di sisi Abu Mansur Al-Maturidi, siddiq amanah tak boleh. Senyap situ. Secara tafsili wajib tahu siddiq amanah tak boleh. Fatanah tu terheret reti dalam tak boleh dah. Kerana tak mungkin boleh menyampai kalau dia tu bodoh. Nah. Tu orang bodoh nak cakap mana? Lekat situ nah. Nah. Tu kalau Imam Abu Mansur Al-Maturidi, dia bila hanya 3 saja. Nah. Tapi kalau Asy'ariyah, Imam Abu Hasan Asy'ari, dia bila 4. Mana siddiq, amanah, tabligh, fatanah. Apa makna fatanah? Iaitu cerdik. Cerdik apa makna cerdik sini? At-tayaqquzu li ilzamil khusumi. At-tayaqquzu li ilzamil khusumi. Nah, cerdas, cepat, jaga, untuk membantah tiap-tiap bantahan musuh. Wa ibtali, dan membatalkan da'awihim, dakwa-dakwa mereka itu musuh. Khusum tadi, al-batilati, yang bahasa batil. Itu makna cerdik. Cerdik Rasul ni makna boleh berdebat, boleh patah hujah orang. Banyak dalam Quran tu Allah Taala cerita. Tu Nabi Ibrahim berhujah dengan Namrud. Macam-macam lah. Nabi Nuh berhujah. Bahkan Allah Ta'ala suruh pula wajadilhum billati ya'asan, berdebat. Berdebat dengan mereka. Jadi kalau Rasul tu ada, mana boleh berdebat? Lari berat. Maka Rasul-Rasul, Nabi-Nabi pasti cerdik. Fatanah. Apa makna fatanah? At-tayaqquzu li ilzamil khusumi. Cerdas membantah, menghapuskan hujah pihak lawan. Wa ibtali dawaihim, da'awihim, gitu. Wa ibtali da'awihim. Dan cerdas, jaga, membatalkan dakwa-dakwi mereka itu khusum, musuh, al-batilati, yang bahasa batil. Itu mana cerdik. Dan tabligh, erti tabligh menyampaikan, tengok, ni kena faham molek ni, menyampaikan apa-apa perkara yang Tuhan suruh mereka itu menyampaikan kepada umat-umat. Kalau kita Arab kata tabligh ni tablighu ma umiru bi tablighihi lil khalqi aw lil ummati. Itu Rasul-Rasul ni bersifat tabligh apa? Menyampai akan apa? Tablighu ma, menyampai akan barang umiru, yang diperintah akan mereka itu Rasul-Rasul, bitablighihi, dengan menyampaikan akan dia, akan ma lil khalqi aw lil ummati, kepada makhluk, kepada umat ni. Apa bi khilafi ma umiru bi kitmanihi, hal keadaan menyalahilah akan barang yang diperintah mereka itu dengan menyembunyi akan dia barang. Wa ma khuyyiru fihi, dan menyalahi juga akan barang yang diberi pilih mereka itu Rasul padanya barang. Jadi wahyu ni ada 3. Mana? Hak Tuhan suruh sapa belaka, para Rasul pasti sapa belaka. Tak ada satu pun Rasul tu sembunyi. Ada wahyu hak Rasul diberi pilih. Rasul nak sapa ke siapa-siapa, ikut Rasul. Tu contoh seumpama orang-orang munafik tu. Bukan Rasul duk ayat belaka ke sahabat Abu Bakar, Umar, tak ada tahu. Antara sahabat yang tahunya Huzaifah bin Al-Yamani. Huzaifah bin Yaman tu dia tahu, kerana Rasulullah ayat ke dia. Hingga Sayyidina Umar tu kalau dia nak semayang mayat ke siapa-siapa hak mati selepas Rasulullah, maka dia tengok Huzaifah mayat ke dak. Kalau Huzaifah mayat, baru dia turut semayang. Kalau Huzaifah tak semayang, pasti orang ni antara orang munafik yang Rasulullah sapa kepada Huzaifah. Wahyu lagu ni Rasulullah diberi pilih nak sapa ke siapa, nak ayat ke orang tu, orang tertentu. Hak tu Rasulullah tak menyapa belaka, dia pilih-pilih orang nak sapa. Ada juga orang panggil ma umiru bi kitmanihi. Wahyu yang diperintah mereka itu Rasul menyembunyi akan dia. Pas siapa tahu? Ada orang tahu tak? Tak ada. Aiman kecil mana tu? Tu baik mana, duduk mana? Rasul duduk situ. Rasul duduk situ. Tu. Maka tak ada siapa yang tahu. Kenapa? Kerana Rasul tak menyampaikan. Rasulullah tak ayat langsung. Siapa-siapa tak ayat. Engkau diperintah jangan beri ayat. Sembunyi. Ada. Jadi masuk dengan kata sampaikan ni, sampai
perintah ataupun wahyu hak diperintah sampai, maka Rasul tidak sembunyi sedikit pun. Itu maksud gitu. Anda faham molek tu? Nah, sebab tu Tok Dis kata apa? Ertinya erti tabligh, menyampaikan apa-apa perkara yang Tuhan suruh mereka itu Rasul menyampaikan kepada umat. Nah, tablighu ma umiru bi tablighihi lil khalqi aw lil ummati. Gitu. Bukan semua benda. Nah, hak diperintah suruh siapa, Rasul siapa? Hak diperintah sembunyi, Rasul sembunyi. Hak diperintah Rasul tu boleh beri pilih, maka Rasul pilih-pilih siapa yang nak royak, siapa yang tak royak. Habis. Dan 4 pula perkara yang mesti tidak. Lawan bagi 4 perkara yang mesti sungguh, lawan 4-nya mesti tidak. Tak terima sungguh dan senoti sekali-kali. Tak terima nak kata sungguh di Rasul ada 4 perkara ni. Tak terima nak kata senoti Rasul dengan 4 perkara ni sekali-kali. Batatah, putus qata'an pada mereka itu Rasul. Mana? Iaitu 4 pula perkara yang tentu tidak. Tentu dak. Tentu tidak, tentu dak. Di tubuh badan para Rasul tu iaitu bahung, lawan bagi sirku, dan kacau atau kaharu ni karu nada ni kaharu, dan bodoh tu jangan Buddha, nama Buddha baca bodoh. Ya je Buddha lah kalau kita ikut bahasa Melayu, Buddha lah jadi bawau bu dak alih dah Buddha, bukan yang nak orang panggil gelembung mulut tu kok lorak tani Kelantan nak bobo dak alih do bodoh itu. Dan menyusuk kitman, menyembunyi. Menyusuk tu mana? Menyembunyi, bukan menyusuk susuk tubuh awak lah ni. Kau bukan gitu. Menyusuk berat badan. Okey, kitman maknanya menyembunyi. Dah habis itu. Notas itu dulu. Dan wawu istinah. Dan bermula dalil, nak cara dalil pula. Dan bermula dalil kata yang ni i'tikad. Kata tu i'tikad lah. Bukan semata kata tak jadi i'tikad lah, hati tak berimeh orang tu. Kata ni naknya i'tikad. Mujupah ibarat apa begitulah. Arak sekali pun. Man qalallahul jismu, contoh. Man qalallahul jismu. Barang siapa yang berkata Allah itu jismu, jisim. Laisa kasairil ajsam, contoh. Tidak seperti jisim. Fahuwa kafirun, maka dia kafir. Siapa kata kafir lalu? Ramai kafir itu tu guru ngajar apa kafir? Tu saya kecek dah. Puak-puak mujassimah para hadirin semua. Mereka mengatakan Allah ada tangan. Kafir dah saya. Sebab saya kata gitu lah. Man qala ay ma'taqada. Gitu. Siapa kata serta i'tikad. Kerana ilmu ni ilmu bukan bahasa kata. Bukan ilmu tajwid ni, tauhid. Ni ilmu tajwid apa nak kata, kena kata tu lah. Riayati makharijil huruf. Ni bukan ilmu bahasa riayah makharijil huruf. Sebut betul sidak. Ni. Makna apa? Tahu aku tak kerti. Tak sah memang. Tabi' ligha. Bunyi habis makhraj huruf. Tak apa makna, tak kerti, tak beri memang. Qiyamuhu ta'ala binafsi. Sebut bunyi lahjah Arab. Apa makna qiyamuhu ta'ala binafsi? Tak kerti aku. Tak jadi. Yang ni ilmu bahasa i'tikad. Sebab gitu. Dan bermula dalil kata ini bermula dalil i'tikad. I'tikad kita pegang dalam hati kita, sengoti tidak bohong. Sengoti tak bohong. Artinya benar. Sengoti tidak bohong itu ialah kita fikirlah guna palata tu. Kalau tu fardu takdir. Kalau mereka itu Rasul bohong, pelawak Rasul. Cakap sikit pelawak. Bohong tak omong. Maka pasal apalah Tuhan membenarkan mereka itu? Tuhan membenarkan mereka itu. Lagu mana membenar? Tuhan membenar lagu mana? Dengan memberi mukjizat kepada mereka itu Rasul. Sebab tu mukjizat tu menempati pada firman Allah Ta'ala, sadaqa abdi fi kulli ma yuballighu anni. Bila berlaku mukjizat, bila seorang itu dakwah jadi Rasul, saya ialah Rasul. Maka umat dulu yang akan tahu dah. Kalau benar kamu Rasul, mana mukjizat kamu? Itu. Yang akan minta gitu lalu.
Ya bawa mukjizat. Nah, hidup orang mati ke lagu mana ikutlah. Rasul banyak kan mukjizat rasul-rasul ni. Tu diri terjadinya orang panggil mukjizat tu menempati seolah-olah Tuhan tu firman. Bukan Tuhan firman bunyi bila Rasul buat tu bunyi sadaqa abdi fi kulli ma, bukan gitu. Seolah-olahnya bila orang panggil bila seorang yang mendakwa jadi rasul tu mampu menunjukkan mukjizat tu lah menempati pada tepat firman Allah Taala, sadaqa abdi, benar ni hamba aku ni, benar ni, bukan dia bohong ni, dia dakwa, dia kata ya rasul tu benar. Sadaqa abdi, benar hamba aku, fi kulli ma yuballighu, pada tiap-tiap barang yang menyampailah ia tu anni daripada aku. Seolah-olah gitu. Tiba-tiba rasul bohong. Kalau gitu Tuhan pembohong gatik lah. Nah, kalau rasul tu bohong, Tuhan ni membenarkan rasul, rasulnya bohong. Kalau gitu orang panggil apa rasul Tuhan tu? Tuhan bohong supaya rasul kok. Kenapa bohong kok? Kerana membenarkan orang yang bohong itu bohong gatik. Ingat tak ngaji kita Syarah Sanusiah tu? Apa? Idzit tasdiqul kadzib kizbu. Idzit tasdiqul kadzib kizbun. Kerana membenarkan pembohong itu bohong juga. Tu hak bohongnya Yunus. Tu. Ustaz tanya warna bubuh semut ala ni banyak semut ni. Nak suruh aku benak Yunus kata dak Ustaz, dak. Padahal Yunus bubuh sungguh semut ala ni. Banyak semut ala ni bubuh. Yang suruh Ustaz ya benak. Lah kali dia aling, dia gati tu. Maka Luffy tu. Betul kau Yunus kata dia tak bubuh. Luffy tahu kata Yunus dia bubuh semut. Luffy kata betul Ustaz. Ni bohong ni. Luffy membenarkan pembohongan daripada si pembohong Yunus ni. Luffy pun pembohong juga. Sama naik bohong ke. Tak? Itu mana? Jadi kalau Rasul tu bohong, Allah membenarkan Rasul. Mentasdik ke Rasul pembohong, maka Allah pun bohong kata idzit tasdiqul kadzib kizbun. Kalau membenarkan si pendusta juga. Gitu. Lepas tu wal kizbu 'ala Allahi muhalun. Dusta di atas Allah Taala mesti ke? Tentu tidak, mustahil, muhalun. Dan tentulah kita tidak terima sama sekali kata Tuhan tu bohong. Boleh terima Tuhan bohong? Boleh terima Tuhan bohong? Tuhan bohong ke? Tak boleh nak terima kata Tuhan bohong. Kalau begitu, tentulah ngoti Rasul itu tidak bohong. Dan dalil kata kepercayaan amanah betul hati mereka itu, iaitu dengan makna hifzu zawahirihim wa bawatinihim minat talabbusi bimanhiyin anhu walau nahya karahatin au khilafil aula tadi. Dalil kalau ke mana? Dan juga dalil menyampai, gabung habis sekali lalu. Letih dah ya. Gabung sekali lalu dah tu ni. Dan juga dalil menyampai jalil tabligh. Mana tablighu ma umiru bi tablighihi lil ummah lil khalqi. Itu. Dan juga dalil bagi tidak kacau. Tidak kacau je deh. Dan tidak menyusuk, tidak kitman itu ialah. Iyalah. Betul lah. Lawan bagi menyampai tidak tidak menyusuk. Lawan bagi lawan bagi tabligh kitman menyusuk. Lazim daripada lawazim bagi menyampai tidak kitman. Tidak menyembunyi, tidak menyusuk. Itu. Lazim daripada amanah tidak kacau, tidak karuk. Gitulah. Karuk tu lawan bagi amanah, faham tak? Ialah kita fikir iaitu Tuhan ni, iaitu fikirnya ke mana? Tuhan letakkan mereka itu rasul-rasul ni jadi rasul itu ialah supaya apa? Supaya umat-umat ni meniru akan mereka itu rasul. Tirulah, suruh tiru. Pada serba-serbi, perbuatan, percakapan, kita suruh ditiru, jadikan rasul tu qudwah. Tapi suruh tiru tu pun yang lain daripada hak ketentuan
dengan mereka itu rasul. Hak khasais tak boleh nak tiru. Rasulullah bini lebih pada 4, boleh tiru tak? Boleh. Rasulullah diharukan nikah tanpa ada saksi wali, boleh kita nak buat itu tak? Boleh. Rasul boleh duduk berdua-dua dengan perempuan, nah, boleh kita buat itu tak? Rasul boleh pelawar anak dara siapa kau mai nak naik atas kuda nak bawa, boleh kita buat kat gitu, boleh? Tak boleh. Hak khasais tak boleh lah, mau tiru Rasul habis. Nah, saya tiru Rasul ni, Rasul bini 914 pun saya tiru Rasul ya. Tak boleh. Khususiyah bagi Rasul tak boleh orang lain ikut. Nah, hak disuruh ikut tu pada hak lain daripada khususiyah. Allah Ta'ala suruh ikut. Tu li'anna Allah Ta'ala amarana bittiba'ihim. Karena bahawasanya Allah Ta'ala tu menyuruh kitanya mengikut akan mereka itu. Nah, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Nah, laqad kana lakum. Nah, sesungguhnya kana lakum adalah bagi kamu tu fi Rasulillah, pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uswatun hasanah, ikutan yang baik. Tu Rasul, Allah Ta'ala suruh kita ikut Rasul. Kalau gitu tiba-tiba Rasulnya kita kata tidak amanah, mana duk togong arak, zina, minum, buat benda haram. Nah, tu tidak amanah. Tidak menyampai susu. Tuan suruh semaya 5 waktu, Rasul susu royak 2 waktu je, 3 lagi biar susu biar yang masuk dengan aku habis umat ni gitu. Kalau begitu tetaplah tidak sekali-kali Tuhan letak orang-orang kaharuk dan menyusu, menyembunyi, menjadi tauladan dan contoh bagi umat-umat. Kita kan nak suruh orang contoh orang ni, mesti dah orang hak kita percayai, betul tak? Kita percayai. Kalau kita tengok dia boy, dia ni jalan pun tak betul stesen, nak suruh orang ikut dia tak boleh ni. Nah, gitu je fikir lagu tu lah. Pak kalau Rasul tidak amanah, Rasul menyembunyi, pas lagu mana Tuhan boleh suruh kita ikut dia? Boleh kan? Tak boleh ikut juga. Habis nyaya umat ni. Setara Rasul ni ayat habis ring pun amanah tak boleh pun. Lama mana umat hak jahat. Nah. Pak kalau Rasul sendiri khianat. Nah, Rasul sendiri khianat. Rasul sendiri kitman, menyembunyi. Kau parok lagi pengikut dia. Kita. Nah, ni Rasul amanah tak boleh dah pun ramai kita ni orang panggil khianat dan kitman. Nah, kitman lah. Tu Hamdi balik kapur tak sengaja tauhid bekoh nak. Tak segi surah nak. Kitman lah tu. Ngalok kawan hizang aja. Naik tu ni. Lok kawan hizang aja sejid surah. Atau hak ngaji pun tak? Dan nak pisah gitulah jagung. Nah. Tu setara orang panggil Rasul tu amanah tak boleh, kita umat ni pun khianat kita mah banyak. Nah tu. Sedangkan Allah tu suruh ikut Rasul. Berat kita jadi. Nah. Dan dalil kata cerdik dan tidak bodoh mereka itu Rasul ialah, kita fikirlah, kalau mereka itu Rasul bodoh, tentulah kita tidak terima kata Tuhan letakkan mereka itu Rasul tu jadi Rasul. Kerana apa? Kerana jadi Rasul tu, jadi Rasul-Rasul itu satu perkara yang amat berat. Berat sangat-sangat. Tidak tertanggung oleh orang yang bodoh-bodoh. Orang bodoh-bodoh jangan nak jadi Rasul, nak suruh buat berapa, nak nasib kau berapa tak pandai. Nah. Tu orang taklif je. Buat ke ni tak reti dia. Buat ke tu tak reti. Jangan kena Rasul. Besar tu. Jawatan hak Tuhan pilih sendiri. Bukan boleh mengundi. Boleh mengundi. Boleh cita-cita jadi Rasul boleh. Boleh orang Fah Syafiq. Cita-cita awak jadi Rasul tak? Atau mana ngaji pun tak lah. Saya cita-cita nak jadi Rasul. Gila. Tak boleh. Tu pilih Allah Ta'ala. Tiba-tiba Allah Ta'ala pilih hak bodoh-bodoh. Apa? Jangan kau orang panggil jawatan hak Tuhan pilih. Jawatan hak manusia pilih pun untuk orang bodoh tak boleh nak buat. Betul tak? Macam kita bodoh nak beki mutu, orang suruh kita beki mutu, boleh? Tengok titik LU lagu tu lah. Tak tahu mana so yang jadi kepereta ke apa tu ni. Tengok. Lepas tu goceh-goceh sikit. Lepas tu tengok pula. Hiling pala gitu lah orang bodoh.
Tu setara taklih jawatan apa pelantikan taklih hak manusia buat. Belum hak Tuhan lagi. Apa tak lagi rasul hak Tuhan sendiri. Bukan mana-mana orang boleh latih orang jadi rasul ni dak. Tu. Maka sebab dia kata, kalau mereka itu bodoh, tentulah kita tidak terima kata Tuhan letakkan mereka itu jadi rasul. Kenapa tak terima? Ilak pada kata kita tak terima. Kerana jadi rasul itu satu perkara yang amat berat, sangat-sangat. Setara mana amat berat? Taswir pada kata amat berat ni tidak tertanggung oleh yang bodoh-bodoh. Bodoh-bodoh tak boleh nak ikut, nak pikul dah weh. Tu. Contoh mana? Seperti nak mengalahkan bantahan-bantahan seteru. Kalau bodoh tak boleh tu. Nah, Abu Lahab, Abu Jahal, kaki-kaki universiti belaka tu. Nah, graduate. PhD berapa tu. Tiba-tibanya kalau rasul tu ada, yang lipat gitu Abu Lahab, Abu Jahal. Nah, Abu Lahab, Abu Jahal dah kalah dah rasul. Habis orang pakat tak ikut. Senyak nak rasul duduk dalam rumah sore jerit kuat-kuat. Tak ada orang nak ikut. Apa orang kata bodoh ni? Abu Lahab, Abu Jahal kalah. Abu Jahal tu bapak bodoh, dia bodoh lagi pada tu. Maknanya tak boleh ikut. Gitu lah. Luput hikmat Tuhan nak jadi rasul. Tuhan utus rasul nak suruh orang ikut. Tiba-tiba oleh kerana bodoh, orang nak ikut ikut apa menata bodoh tu. Orang tak ikut. Ni orang tak ikut bukan sebab Nabi tu bodoh. Sebab sombong takabur je. Abu Lahab, Abu Jahal, Abu Sufyan tu kan. Dia tahu Nabi tu. Malam-malam dia berigat. Sama-sama dia berigat tepur air ding. Apa? Nak pergi dengar Nabi Muhammad baca Quran. Ada betul cari. Riwayat tu ada tu. Abu Lahab, Abu Jahal malam-malam pergi senyap-senyap di rumah Nabi Muhammad nak pergi dengar. Sedap ni bukan Muhammad reka. Bukan ni hak Tuhan sungguh. Apa tak terima? Olehlah inna wajadna aba'ana ala ummatin wa inna ala asarihim muqtadun. Ikut hak tu nenek mula. Tak boleh taksub. Itu orang panggil asabiyah tu. Taklidur radi'i dia panggil. Sombong, kerana sombong ya. Bukan kerana Rasulullah tu tak boleh nak bantah, tak boleh nak lawan, tak boleh nak berhujah. Rasulullah berhujah habis dah. Dah. Dan lain-lain lagi. Kalau begitu, cerak dah orang panggil, kita jelas dah. Kalau begitu, tentulah kejap, yakin. Kejap tu mana yakin kata Rasul, segala rasul-rasul itu Rasul, yakni segala rasul-rasul itu cerdik, tidak bodoh sekali-kali. Habis itu. Wallahu a'lam. Dan wajib kita i'tikad bahawasanya Rasul itu boleh jadi. Boleh jadi itu isyarat kepada jawaz. Qabulus subut walin tifaq. Terima sungguh, terima tidak. Artinya boleh jadi. Gitu. Ni orang panggil akidah jaiz. Bukan jaiz, Jabatan Agama Islam Negeri Selangor kan? Jaiz. Apa? Mas yasihu fil akli wujuduhu wa adamuhu. Itu. Benda jaiz kita panggil dengan jawaz. Faham tak? Boleh jadi. Tengok ni. Wajib kita i'tikad bahawasanya Rasul itu boleh jadi jatuh tu berlaku, bukan jatuh belebok, jatuh tunggil tu bukan. Jatuh tu mana berlaku, tulis gitu. Boleh jadi jatuh yang ini berlaku atas mereka itu Rasul, sifat-sifat yang biasa jatuh yang ini berlaku manusia-manusia. Orang panggil a'radul basyariyah. Baik tak? Tu haruh pada Rasul tu bersifat dengan a'radul basyariyah. Segala arak-arak ya bahasa kemanusiaan. Bukan bahasa malaikat. Bukan bahasa jin. Tu sebab tu kena wak mari dengan manusia-manusia tu. Basyariyah. Lama haruh Rasul-Rasul bersifat dengan arak-arak. Arak-arak banyak. Jin pun arak-arak agak. Malaikat pun arak-arak agak. Ada. A'radul basyariyah. Sifat-sifat yang kedatangan ya bahasa kemanusiaan. Itu. Yang mana sifat lagi? Sifat bagi sifat-sifat. Tu yang tu sifat bagi sifat-sifat. Sifat-sifat a'radul basyariyah tu a'radul basyariyah yang mana? Yang tiada membawa kepada kekurangan dan cedera martabat mereka itu, yakni martabat mereka itu yang maha tinggi. Kalau kita Arab kata la tuaddi ila naqsim
fi maratibihimul aliyah. Itu. Tahu ingat tak? Nah, dalam kitab matan apa? Syarah Sanusiyah tu. Nah, la tuaddi yang tidak membawa ila naqsin kepada kekurangan fi maratibihimul aliyah pada martabat mereka itu rasul-rasul aliyati yang maha tinggi. Itu. Jadi kalau mau baca kitab-kitab kata rasul tu ada siapa menanoh, nah bini pula lagi macam cerita Nabi Ayub apa tu dah. Mu tahu dah tu. Itu cerita Israeli. Kenapa? Rasul tu boleh orang panggil sakit, boleh demam, kena sihir ke apa boleh, tapi tidak akan membawa kepada tercacaknya martabat mereka itu yang maha tinggi. Pak kalau Nabi tu, Nabi Ayub sakit siapa kau habis bini pula lagi. Dakwah ke apa? Apa tujuan jadi rasul? Baik jadi tu abid gitu ya. Tu abid apalah? Ya ibadat yang sangat. Ni Nabi Ayub ni rasul. Nak menyampaikan kepada orang kampung dia, umatnya orang kampung dia pula lagi. Lepas tu jadi faedah ke apa jadi rasul itu? Nah, tu cerita Israiliyah. Nabi Ayub sakit sungguh, sakit. Tapi tidaklah sampai ke tahap cerita Israiliyah tu. Gitu. Nah. Mana kau orang panggil a'radul basyariyah la tuaddi ila naqsin fi maratibihimul aliyah, iaitu sifat-sifat yang kebiasaan berlaku pada manusia-manusia tetapi yang tidak membawa kepada jatuh kurang cedera martabat rasul yang maha tinggi daripada makan minum. Rasul makan. Dia kata rasul dia jadi rasul tak makan dah. Nah, tak makan dah, yang makan sikit dah tu ni. Gitu ke? Dah, makan juga, makan, minum, sakit. Sakit pun rasul ada sakit. Tapi sakit biasalah. Sakit bukan sabar sakit berat. Demam lebih kurang. Demam lebih kurang tu sifat bagi demam dah tu. Nah, demam mana? Demam lebih kurang lah. Bukan demam berat sangat. Siapa 40 hari, 40 malam tak tubik rumah. Pakai buku hal selimut. Berat lagu tu. Tak jadi rasul lah lagu tu. Dan kenyang. Rasul pun kenyang. Lapar. Bini, beranak. Yalah ke tu. Nah, tapi jangan kata serupa. Rasul serupa kita tak makan. Rasul tak serupa. Kenapa? Tiap-tiap benda Rasul buat walaupun di atas perkara yang haruh, tidak haruh. Tidak hukumnya haruh bagi Rasul. Mereka duduk di tahap wajib atau sunnah. Gitu. Nah, Rasul makan. Apa? Nak ajar umat bahawasanya makan ni haruh. Rasul mengajar tu. Nah. Tu. Rasulullah bining. Rasulullah apa lagi? Ikutlah apa-apa saja. Di kita memanglah Rasulullah lupa sekalipun. Tak dua-dua. Ada ke hadis Zulyadan tu? Aku sirta salata amnasita ya Rasulullah. Ada Zulyadan tanya. Semaya zuhur ke semaya asar khilaf dua riwayat. Rasulullah semaya 2 rakaat. Sudah semaya 2 rakaat zuhur atau asar. Nah. Beri salah lalu sahabat nama Zulyadan ni orang tanya panggil panggil. Tanya Rasulullah, aku sirta salata amnasita ya Rasulullah. Mukasa kau semaya hari ni. Kau melupa ya Rasulullah. Rasulullah kata dua-dua ada. Dua-dua ada. Artinya apa? Rasulullah tu nak ajar. Kalau artinya kalau kita lupa gitu. Itu ulama fiqh boleh buat keluar hukum tu. Kalau terlupa, lupa orang panggil 2 rakaatnya semaya Assalamualaikum warahmatullahi. Setara manakah orang panggil kita tu boleh sambung lagi? Kira ke perkataan hak Nabi cakap dengan Zulyadan dengan sahabat jawab. Nah, berapa perkataan tu? Aku sirta salata amnasita ya Rasulullah. Berapa patah? Rasulullah kata tidak kedua-duanya. Lepas tu Rasulullah tanya pula. Lepas tu Zulyadan kata bal bohke berlaku tu ya Rasulullah. Mu pendek, mu qasar ataupun melupa. Lepas tu Rasulullah tanya sahabat. Rasulullah betul ke tak gapo hak Zulyadan kata? Ya, tu. Perkataan itu jadi hukum. Mana kalau tak lebih daripada tu, sambung terus boleh. Masuk pula. Tak putus lagi mualak semaya dah tu ni. Tu. Tu Rasulullah nak ajar hukum. Yang kata Rasulullah lupa pula. Rasulullah lupa juga macam manusia biasa je. Abahmu ajar gitu. Nah. Tu. Rasulullah semaya subuh pukul 10 pagi. Dalam musafir. Kelewat. Bukan Rasulullah saja nak ajar. Kalau Rasulullah tak buat gitu, lepas tu kita terbangun pukul 10 pagi lepas tu buat kena. Tak ada ni dalam hukum ada. Beres. Selesai tak usah semaya gitu. Tak, Rasulullah semaya juga. Azal bahkan. Semaya sunat dulu. Lepas tu qomat. Semaya. Jahar. Nak kunung. Macam biasa.
Cuma kita nak buat gitu. Berigak. Berigak aku 10 pagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. One of the bedeng. Subuh lewat weh. Hanya. Tapi artinya Rasulullah tu nak ajar hukum. Tu litashri' dia panggil. Itu kalau tengok lagi tak Syarah Sanusi panjang lagi bahas tu. Nah. Dengan sebab perkara-perkara ini bukan jadi cacat. Sebab perkara ini tak jadi cacat pada martabat Rasul. Dan lekeh, tak jadi lekeh. Rasul dengan sebab nyonya perkara-perkara ini. Gitu. Sebab nyonya perkara-perkara ini. Hanya perkara-perkara ini. Daripada ini setengah daripada. Gitu, begitu. Baru faham. Hanya perkara-perkara ini setengah daripada. Daripada tu milik tabai. Setengah daripada perkara-perkara yang jadi menambahkan martabat mereka itu rasul-rasul. Jadi kadang-kadang jadi martabat dia makin naik kerana terkadang membawa kepada sabar mereka itu rasul. Ya. Kita orang biasa sabar ni pun naik martabat dak. Naik martabat. Para rasul kalau seorang rasul sabar lagi. Seperti jatuh tu. Jatuh ini berlaku kesakitan. Jatuh tu mana berlaku? Dia jatuh ni terjemah waqa'an dalam kitab Arab. Kesakitan. Berlaku kesakitan. Rasulullah rasa tak sakit? Rasa? Tak. Lepas tu dengan sebab sakit tu Rasulullah sabar. Naik dak martabat Rasulullah. Lagi naik. Dan kesusahan. Maka dapat pahala mereka itu Rasul. Dan terkadang membawa kepada syukur mereka itu Rasul. Mana? Seperti mana? Contoh orang panggil perkara-perkara yang terkadang-kadang membawa kepada syukur mereka itu Rasul. Seperti dapat makan dan minum dan kesukaan itu keseronokan. Surur dia panggil. Keseronokan. Dan beberapa perkara hikmat lagi banyaklah. Kalau nak tahu buka dalam kitab Syarah Sanusiyah. Ada Syarah Sanusiyah tu banyak dah. Kalau Hasyiah Dusuki tu lagi banyak. Ada Syarah Sanusiyah tu pun lebih main dah. Imam Sanusi Syarah. Hikmat kenapakah jadi haruh bagi rasul-rasul tu bersifat dengan a'radul basyariyah la tuaddi ila naqsin fi maratibihimul aliyah. Dan itu banyak lagi hikmat. Dan beberapa perkara hikmat lagi hendaklah wajiblah diasur-asurkan. Mana diansur-ansur belajar, diansur-ansurkan belajar. Ni isyarat kata nak hotel ni. Isyarat kata nak hotel ni. Kalau mu nak aku cerita lagi tak ni tak jadi nipis ni lah weh. Mu kena ansur-ansur belajar lah. Jangan duk memada dengan kitab ni saja, jangan. Sambung lagi kitab besar lain. Kitab tu tebal lagi. Makin tebal. Kena ansur-ansur. Belajar ni kena ansur. Tak boleh hari ni ngajar alih lalu esok. Boleh gitu. Leh kena ansur tulu zaman syarat dia. Diansur-ansurkan belajar. Gitu khamas itu. Jangan cemuh. Jangan memang kecil. Jemu ngaji mu. Main tak jemu. Ngajilah ke ngaji jemu lalu. Jangan jemu untuk dia kata. Jangan jemu, jangan cemuh. Jangan cemuh tu mana jangan jemu, jangan boring. Tu boleh. Baiklah boring. Jangan cemuh, jangan jemu, jangan boring sekali-kali. Habis itu. Tu isyarat dia suruh kita tu sambung ngaji lagi lah tu. Yang duk pada ngaji kita ni jangan. Asu-asu belajar, selu-selu belajar ya. Ada pun dalil kata boleh jatuh, boleh berlaku. Boleh jatuh ini boleh berlaku atas mereka itu para rasul. Akan sifat-sifat manusia ini, iaitu a'radul basyariyah la tuaddi ila naqsin fi maratibihimul aliyah itu kerana ni ilah dia. Kerana ada orang yang bersemasa sezaman, sehayat hidup. Bersemasa tu mana? Sezaman sehayat hidup dengan mereka itu rasul-rasul. Patut orang hak sezaman sehayat hidup semasa dengan mereka itu rasul buat apa? Lihat akan jatuhnya, lihat akan berlakunya sifat-sifat kemanusiaan tadi tu. A'radul basyariyah la tuaddi ila naqsin fi maratibi mu'aliyah tu. Maka sekarang sampailah khabaran itu kepada kita. Ini secara khabar mutawatir, berak. Ini khabar mutawatir.
Dalil dia secara khabar mutawatir. Khabar mutawatir tu orang panggil apa? Tufidul yakin. Tu. Khabar mutawatir tu memberi faedah yakin. Sahabat-sahabat cerita begitu dalam hadis gapo riwayat. Semua duk cerita kata Rasulullah makan, Rasulullah beristeri, Rasulullah ada sakit. Orang ni sesama Rasulullah. Bukan sikit cerita ramai, berkitab-kitab, berpuluh-puluh, beratus kitab. Artinya khabar mutawatir. Tidak mungkin orang panggil bohong. Itu. Sampai khabaran itu kepada kita dengan bertali-tali. Bertali-tali itu bersalah-silah. Itu mana bersalah-silah, bertali-tali. Bukan ada tali kat atas itu, bukan. Bersalah-silah. Tok guru kita cerita, guru pada guru kita cerita, guru pada guru pada guru pada guru kita cerita. Tok guru sapalah ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Gitu. Bertali-tali sebagai khabar yang tidak bohong sekali-kali. Mana? Khabar mutawatir. Tak mungkin tok guru ulama-ulama ni sepakat bohong. Boleh gitu? Boleh. Maka memberi faedah yakin. Wallahu a'lam. Allah lah yang maha mengetahui. Wa sallallahu wasallama, dan bermula rahmat, wa sallallahu wasallama, dan bermula selawat oleh Allah Ta'ala dan sejahtera, minta turun gitu deh, ala sayyidina, di atas junjungan kita. Siapa junjungan kita tu? Pada Muhammadin. Minta juga rahmat dan sejahtera tu ala alihi, di atas keluarganya, keluarga Nabi Muhammad, wasabihi, dan sahabatnya Nabi Muhammad, ajma'ina, semua sekali. Walhamdu, dan bermula segala puji itu lillah, ay mustahiqul lillah, hak Allah Ta'ala belaka. Allah tu Rabbil alamina, ialah Tuhan bagi sekalian alam. Telah selesai menulis akan risalah ini pada hari Selasa, 14 Syawal, bulan Syawal sanah tahun 1376. 1376 Hijriah lah ni kot. Nah bulan Syawal yang sebut tadi, di tempat yang bernama Wakah Budiskam. Wakah Budiskam ni mana? Di daratan Fatani, negeri Fatani. Maka besarlah harapan hamba, kata Tok Disekam, kepada Tuhan yang ghani, Tuhan yang maha kaya mutlak, bahawa beri berkat. Apa berkat? Al-barakatu ziyadatul khair. Mana berkat ni bertambah-tambah kebajikan. Jadi betul sungguh kita pun duk baca kitab dia. Pahala ni pun ramai duk baca ni. Kok surah-surah masjid-masjid kapung gapo dah ni. Tu memberkatkan risalah ini. Amin. Ai istajib doa ana ya Allah ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Bicara Maulidun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tu adalah buat maulud. Banyak maulud. Panggil kita panggil maulud lah, maulud dah ni. Boleh belaka nak maulud, boleh maulid, boleh. Tu. Adalah buat maulud pada panggilan orang Melayu kita ialah setengah daripada bagai membesar mengagungkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tu buat lagu mana orang panggil buat maulud ni dengan membesarkan Rasulullah lagu mana? Dengan keseronokannya dan baca maulid zanji gitu ya. Maulid berzanji dia, maulid zanji. Janji, orang panggil janji dia ni. Baca zanji tak? Dia jadi itu dah ada dah. Baca zanji tak maulid ni? Atau lain daripada baca zanji dan berdiri ketika menyebutkan beranaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berjamu makanan dan lainnya. Apa lainnya? Bayan pada kata lainnya daripada bermacam-macam kebajikan. Bila tu ada dibuat lagu tu? Pada bulan Rabiul Awal. Rabiul Awal tu sekali buat ke? Tak, tiap-tiap tahun. Sebagai menzahirkan kesukaan beranakkan Nabi padanya pada bulan Rabiul Awal. Sama telah yang ni lebih-lebih lagi. Istimewa pula. Sama telah mana lebih-lebih lagi. Mimbabil aula, sama telah pula lebih-lebih lagi lah dengan ain tu kena ke diri malamnya.
Dan harinya. Mana 12 Rabiul Awal tu? Malam 12 Rabiul Awal, siang hari 12 Rabiul Awal. Hak tu kemucuk dia ada angka 1 tak situ? Ada. Di bawah tu dia kata ambil 1 tu. Ini adalah kitab yang anah ni. Tu qala al-Imam Abu Syamah. Qala al-Imam Abu Syamah. Imam Abu Syamah ni guru bagi Imam Nawawi lah. Syekhul Musannif. Guru bagi pengarang rahimahullahu taala. Dia kata wa min ahsani mabtada'a fi zamanina, dan setengah daripada yang terelok barang yang direka-rekakan pada zaman kita. Zaman siapa? Zaman Imam Abu Syamah, guru bagi Imam Nawawi. Apakah setengah daripada barang, setengah daripada yang paling elok barang yang direka-reka pada zaman dia tu? Ma yaf'alu, barang yang dikerjakan fi kulli amin, pada tiap-tiap tahun, fi yaumil muwafiqi, pada hari yang bertepatan. Muwafiqi itu mana? Yang bertepatan. Li yaumi maulidihi, bagi hari dilahirkannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa ma yaf'alu tadi tu? Barang yang dikerjakan, bayan. Minas sadaqati, daripada bersedekah. 12 Rabiul Awal tu orang pakai sedekah. Orang apa ke emoh, awak jamu makan, mari makan rumah saya, sedekah. Nah, kenapa? Seronok dengan Nabi SAW. Ini hari lahir Nabi ni, seronok. Wal ma'rufi, wak kebaikan ikutlah. Nah, tak nanti kau wak jamu di rumah dia dengan beg supah dah. Pergi kedai kopi makan berapa? Meja semua ni saya bayar ini. Hari ni maulud ni, saya happy sungguh dengan Rasulullah. Jadi, yalah kan tu. Jadi lagu tu ada. Ada itu lagi. Wa izhari zinati, dan menzahirkan perhiasan-perhiasan. Menzahirkan orang panggil az-zinati, mana perhiasan lah. Perhiasan. Dengan apa? Dengan apa kita tu? Apa tu? Spanduk apa ada? Beriah. Ajalah tu. Berarak beriah tu. Wasururi, dan keseronokan, kegembiraan. Tu. Menzahirkan wasururi wa izhari sururi, menzahirkan keseronokan, kegembiraan. Fa inna zalika, maka bahawasanya demikian itu. Demikian orang panggil kita tu buat pada hari 12 Rabiul Awal tiap-tiap tahun. Sedekah ke apa-apa kebajikan ke, menzahirkan keseronokan ke. Tu ma'ama fihi, serta barang yang padanya. Apa barang yang padanya? Minal ihsani, daripada berbuat baik, ihsan, berlemah lembut, berbuat baik, berbuat kebajikan, ilal fuqara'i, kepada orang fakir miskin. Tu. Lepas tu apa tu? Apa tu ide? Masy'arun. Ya. Wa fi nuskhatin masy'arun bimahabbatihi. Yash'aru bimahabbatin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Tu ialah mensyiarkan dengan cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ta'zimihi, dan mengagungkan Nabi. Wa jalalatihi, dan mensyiarkan dengan keagungan Nabi, kebesaran Nabi, fi qalbi, di dalam hati, fa'ilin, orang yang mengerjakan, zalika, akan demikian itu. Gitu. Tu. Wa syukran. Baca wa syukran tu. Dan sebagai syukur lillahi ta'ala, kepada Allah Ta'ala, alama, kerana barang, ala apa tu? Ala man nabihi tu. Di atas barang yang diberi nikmat lah dengan dia, dengan barang. Apa barang tersebut? Min ijadi rasulihi allazi arsalahu rahmatan lil alamina. Bukan min bihi ni, ala man nabihi kata.
Manallah tu kan, ala man nabihi, di atas barang man nabihi, yang memberi nikmat lah, yang memberi nikmat yang paling agung lah dengan dia, dengan barang oleh Allah Ta'ala, maknanya min ijadi, daripada menjadikan rasulihi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, allazi, yang bermula rasul tu, arsalahu, diutuskan akan dia rasul, rahmatan lil alamina, sebagai rahmat bagi semesta alam. Habis itu dalam kitab yang Anatul Talibin, sahih juzuk pertama, sahifah 271. Nanti saya cek balik lah ibarat dia ni. Tapi kalau ngaji mula dia kata wa fi nusqatin masy'arun bi mahabbatihi. Wallahu alam. Kita berhenti situ dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairin ajlihi. Sallallahu alaihi wasallam ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin.